Syukur alhamdulillah, seperti dikatakan tadi, ini adalah julung kali. Julung kali itu artinya pertama kali dalam sejarah adanya parti Gagasan Rakyat Sabah. Saya mula berpolitik, mula berjinak politik pada tahun 82. Banyak lagi sini belum mau lahir. Lepas itu saya separuh aktif pada tahun 87 dan aktif sepenuhnya pada tahun 90. Jadi artinya saya dalam politik ini hingga hari ini sudah 33 tahun. Satu perjalanan yang jauh. Oleh itu pada hari ini terutama sekali golongan belia ataupun pemuda belia wanis sebagai pewaris pelapis, kita mesti bermula pada satu perjalanan yang baru, yang baik, yang betul untuk memimpin negeri kita ini, bermula daripada cawangan, kemudian kebahagiaan kawasan dan juga negeri dan juga negara. Untuk pengetahuan ahli-ahli baru dalam politik ini, tentu sekali kamu juga bertanya, apa politik ini? Kenapa kita masuk politik ini? Untuk apa kita berpolitik ini? Ada yang mempunyai jawaban yang jelas, ada yang mempunyai jawaban kabur-kabur, ada yang mempunyai matlamat, dan ada juga yang ikut-ikut. Aku ni tutut lah kalau sini, ikut-ikut, kena bawa. Aku pun tak paham di politik ini. Tapi sebagai satu entiti yang dibenarkan di Malaysia, bahawa politik ini adalah satu landasan yang kita wajib ikuti. Dari mana asal perkataan politik? Saya janji tadi 20 menit sudah selesai. Dari manakah asal politik? Politik itu berasal daripada perkataan Greek, yaitu perkataan, siapa yang hari ini, petang ini, atau lepas ini boleh tengok, buka Google, berasal dari perkataan politika. Politika itu perkataan awal adalah polis. Polis yang ada di sini nih, anggota polis kita. Polis itu maknanya kota ataupun bandar. Polis itu adalah satu kumpulan. Kalau zaman dulu ia satu ada dinding, itulah namanya polis, kota. Kemudian timbul perkataan politika, yaitu yang menguasai kota, itu yang mengurus, mentadbir. Jadi sampai ke hari ini perkataan politika itu jadi perkataan politik. Jadi politik itu artinya adalah mandat yang dicari atau diberi untuk mentadbir sesuatu kota. Dalam konteks kita hari ini, politik itu boleh dikelaskan sebagai kuasa atau mandat yang diberi kepada sesuatu parti politik untuk mentadbir bandar, macam Kuala Lumpur satu parti politik, dan di dunia juga, di New York, di London satu parti politik, dan kuasa untuk mentadbir negeri adun kita, negeri, parlimen, negara. Jadi artinya politik itu adalah mandat yang diberi bagi negara-negara yang mengamalkan demokrasi. Artinya kita memilih parti mana yang akan memerintah. Tapi bagi negara-negara yang tidak demokrasi seperti China komunis, cuma satu parti saja, Parti Komunis China ataupun CCP, Chinese Communist Party, satu parti saja. Bagi negara beraja seperti negara jiran kita Brunei, dia ada parti tapi tidak dilaungkan karena dia adalah absolute monarki. Di Brunei ada parti tapi satu parti milik Sultan Brunei. Bagi negara demokrasi seperti Malaysia, kita sudah amalkan, kita adalah
parti politik. Kenapa kamu semua, kita semua ini berpolitik, berparti? Karena kita mau menentukan kuasa untuk mengurus. Dan tiap-tiap parti itu ada agenda masing-masing, ada perlembagaan, ada dia punya manifesto, ada dia punya matlamat. Jadi kita yang ada di sini di PJRS ini, kita mempunyai satu matlamat yang sama seperti kata Puan Anissa tadi, we are it one team. Kita sebagai satu tim. Oleh itu kita bersatu, berpadu sebagai satu pasukan yang yakin dengan parti politik yang kita masuk. Oleh itu kepahaman kita mestilah ada pada semua. Jadi kenapa perlunya kita mau berpuasa? Kenapa kita mau puasa? Puasa itu adalah untuk mandat, untuk kita mengurus, mentadbir, mengatur. Untuk siapa? Untuk kita dan juga untuk pengikut-pengikut kita serta rakyat kita. Jadi bagaimana kita mendapat mandat? Sebab itu timbulnya parti politik. Politik itu saya katakan tadi untuk mencari kuasa. Dan dalam demokrasi mencari kuasa itu melalui perubahan pengaruh minda, berpikir ke arah menyokong parti kita. Minda berpikir dan prosesnya ditentukan melalui pilihan rakyat. Itu adalah kemuncak dalam berparti, berpolitik, bila kita berhadapan dengan pilihan raya. Seperti kata Ketua beliau Anies tadi, pilihan raya kita pasti akan diadakan dalam tempoh 24 bulan yang akan datang, mungkin lebih awal. Oleh itu, bagaimana kita menentukan kuasa ini? Sebab itu dalam politik itu masing-masing parti politik mempunyai strategi. Jadi strategi itu adalah bagaimana kita mempengaruhi minda ataupun mendapat sokongan daripada rakyat keseluruhan, karena mereka adalah pengundi. Oleh itulah pada hari ini kita ada sayap. Sayap ini sebagai strategi untuk memikat, menawan, membawa, mengikut kategori masing-masing. Kita ada wanita, targetnya adalah spesifik untuk ibu-ibu yang berumur 40 tahun ke atas. Aktivitinya menjurus ke arah itu. Sebab itu ketua, pemimpin harus duduk bersama IJK memikirkan apakah strategi, apakah aktiviti yang boleh memikat untuk mereka menyokong kita. Kemudian bagi belia pula, belia Anies, umur wanita muda 40 tahun ke bawah, harus juga mengatur strategi apakah aktiviti ataupun program untuk memikat, membawa kepada mereka supaya mengikuti kita. So, itu juga, dan lebih-lebih lagi zaman sekarang ini, keadaan zaman IT ini berbeza dengan zaman dahulu. Kita sudah ada, tengok di sini. Dulu mana ada boleh tukar-tukar billboard ataupun di belakang. Sekarang kita boleh tukar, masukkan apa saja. Kalau dulu satu, buka, angkat, taruh lagi. Sekarang bikin twist saja, sudah ubah. Jadi ini juga mengatur, menentukan apakah strategi. Bagi belia pun sama. Apakah aktiviti untuk laki-laki muda yang ada di kawasan kita ini. Oleh itu, kita kena melihat apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di negara kita. Bagaimana sejarah politik dunia, bagaimana sejarah politik negara kita. Negara kita bergolak di Semenanjung. Parti pemerintah Barisan Nasional berkuasa selama 60 tahun. Tetapi 60 tahun itu bukanlah satu masa yang lama berbanding dengan parti-parti di atau pemerintah di dunia lain, seperti tamadun Andalusia di Spanyol. Pemimpin Islam memerintah Spanyol selama 800 tahun, tapi akhirnya jatuh. Barisan Nasional memerintah Malaysia 60 tahun, akhirnya jatuh. Masa kerajaan di Sabah dulu, USTU memerintah 9 tahun, jatuh. Kemudian Berjaya 9 tahun, jatuh. PBS 9 tahun, jatuh. Barisan Nasional di Sabah 23 tahun, akhirnya jatuh juga.
Kemudian ada warisan 26 bulan akhirnya jatuh, dan sekarang kita di bawah GRS. Berapa lama kita boleh bertahan dalam GRS? Berapa lama kita memegang mandat ini? Sebenarnya mandat ini kita yang menentukan. Ini ditentukan oleh bagaimana kita menganalisa sejarah kerajaan dahulu, kenapa mereka jatuh. Kita melihat rintitan parti-parti di Sabah, kenapa mereka jatuh. Saya tidaklah menguraikan di sini, kita ada forum khas untuk analisa ini. Dan saya yakin kita bersama-sama dengan rakan-rakan dalam GRS dan juga bekerja sama dengan parti di Semenanjung di bawah Kerajaan Perpaduan. Pada analisa saya GRS, PGRS ini akan bertahan lama. Suatu kerajaan yang lama di bawah kepimpinan yang amat hormat Datuk Seri Panglima Haji Jinur, seorang yang sederhana, seorang yang boleh didekati, seorang yang boleh bertoleransi. Dan inilah sifat yang kita mesti ada di Sabah. Kita bukan macam parti di Semenanjung ekstrim. Di Sabah tidak boleh ada ekstrim kerana komposisi, karena cara hidup kita di Sabah. Kita tidak ada garis pemisah di antara agama. Maksud saya ialah ada agama Islam, ada Kristen, ada juga Tionghoa dan lain-lain agama seperti di sini. Kemudian kita tidak boleh ada garis pemisah di antara suku kaum. Kalau di Sinumen kita ada Kedayan majority, kemudian ada Murut Londayo, kita ada Brunei, kita ada Cina dan lain-lain bangsa, Bisaya, Kadazan Dusun dan sebagainya. Dan inilah acuan kita, dan inilah yang kita mesti kekalkan. Jadi untuk rakyat kita di Sabah, pelbagai kaum ini, untuk mereka selesa menerima, oleh itu GRS, PGRS mestilah menggambarkan komposisi dalam masyarakat ini. Sebab itu saya minta, saya mohon semua IJK bahagian, pimpinan sayap-sayap wanita, belia wanis pemuda, paham konsep ini. Sebab itu dalam kepimpinan kita mesti merangkumi semua yang ada di sini. Kalau ini kita amalkan, dan saya mengajak semua ke arah yang sebegini, belajar daripada belia wanis, pemuda, kemudian wanita, dan juga di kalangan IJK bahagian sendiri. Bukan saja di Sinumen, tetapi seluruh bahagian-bahagian di Sabah, Lumadan, Kelias, Kuala Penyu, Bungawan, dan seterusnya, di Pendalaman, Temabung, Malala, di kawasan seluruh negeri Sabah harus paham konsep ini. Dan kita mempunyai kestabilan. Bila kita stabil, baru kita boleh merancang dengan kemas, merancang pembangunan. Kita mempunyai kuasa demand yang tinggi dengan kerajaan pusat. So, itu model yang paling dekat yang kita harus ikuti adalah kawasan Sinumen. Kita berjiran dengan Sarawak, Lawas. Inilah model kita yang akan kita ikut. Kita bukan mau berkelahi dengan parti Semenanjung, tapi acuan kita seperti kata yang hormat, negeri ini negeri kita, rumah ini rumah kita, dapur ini dapur kita, kita atur sendiri. Sudah sampai masa untuk kita mengatur, bukan kita berkelakah dengan rakan kita yang lain. Tetapi kalau rakan itu tidak sesuai untuk kita, mau menikam kita dari belakang, mau membunuh kita, menghancurkan kita, tidak mungkin juga boleh kita bekerja sama sepanjang masa. Kita juga harus berwaspada. Oleh itu kehadapan ini, pemimpin-pemimpin muda, belia wanis, belia, dan semua ahli-ahli baru, kita mesti belajar. Kita mesti belajar daripada sejarah dan menuju hala baru, politik cara baru, yaitu politik pembangunan, politik kemajuan. Dan seharusnya wanita
belia wanis, pemuda, kita harus ada satu perkataan baru, yaitu yang kita laung-laungkan, tapi mungkin kita tidak paham artinya. Apakah itu creativity? Kemudian ada lagi perkataan baru, inovasi. Creativity adalah satu pendekatan baru daripada pendekatan lama yang diubah sesuai mengikut kreativiti kita. Berbeda dengan inovasi. Inovasi adalah satu perkara yang betul-betul baru, yang belum pernah dibuat sebelum ini. Kreativiti adalah perubahan ataupun saya katakan tadi, idea baru yang lama diperbaharui. Kita create. Contohnya, selalu kita jalan daripada Sipitang ke Masapul, kita ikut jalan highway. Tapi sekali-sekali kita kadang ada creativity. Creativity lalu pusing jalan Pelakat ataupun jalan Naparan, pusing. Itu kita satu yang creativity yang baru. Begitu juga dengan Pati, kita create. Kemudian inovasi yang totally baru yang belum pernah ada. Kalau dulu misalnya telepon itu pakai gagang, kemudian ada talian telepon, tapi diubah dengan inovasi baru pakai handphone yang cuma dipegang tanpa ada talian, ada dipanggil wireless. Jadi ini yang kita mau. Dalam berpolitik juga seharusnya kita ikut peredaran zaman. Oleh itu program kita harus ada creativity, harus ada inovasi, dan inilah yang akan kita buat. Saya tidak mau bercakap panjang. Pada kali ini parti kita selepas ini, terlepas persidangan ini, kita dedahkan perwakilan kita untuk ikut persidangan. Kemudian selepas ini sehingga bulan 12 kita mesti kemaskan semua cawangan-cawangan sayap-sayap di seluruh Dun Sindom ini. Kemudian pada tahun hadapan kita take off dengan berbagai-bagai program, sama ada di peringkat cawangan, zon, dan juga di peringkat bahagian. Acara kita yang pertama yang saya telah maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden, Ketua Menteri, pelancaran kita tangguh dahulu. Kita akan buat pelancaran dan Yang Amat Berhormat sudah janji, Timbalan Ketua Bahagian bersama-sama hari itu, Ketua Penerangan, dia akan datang ke Sipitang dalam majelis pelancaran kita yang kita jangkakan pada bulan Januari. Oleh itu, kita akan buat di sini secara berskala besar. Kita jemput orang awam, kita buat pelancaran itu dan disertakan dengan acara lain yang boleh kita masukkan semasa pelancaran tersebut. Dan Yang Amat Berhormat akan dijemput dan juga dijemput rakan-rakan daripada parti-parti komponen dan juga termasuk rakan kita, jiran kita daripada Sarawak, dan inilah rancangan kita. Oleh itu pada kali ini kita selesaikan urusan pentadbiran parti kita mengikut perlembagaan, dan lepas itu kita susun aktiviti-aktiviti. Sebagai ketua bahagian, saya akan menyokong, akan mengatur, akan bersama-sama. Sudah tentu ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan, terutama sekali dalam mengatur program ini yang perlukan juga memang tidak lain dan tidak bukan ialah dana. So itu saya mau kamu belajar daripada parti-parti yang lalu, bagaimana parti itu maju, bagaimana parti itu jatuh oleh kerana beberapa perkara. Jadi saya tidaklah bercakap panjang, saya tahniah kepada semua yang terlibat, terutama sekali tadi saudara Ashraf Munir sebagai pengurus di pelaksana persidangan 3 sayap ini serentak yang dibuat di Q Square. Ini tempat ini unik sedikit, Q Square yang akan kita mulakan, dan kita sudah ada pejabat di sini dan kita minta semua pejabat kita sudah lengkap dengan staf dengan kemudahan. Jadi urusan cawangan mengikut sayap-sayap juga kita sudah ada lengkap untuk memastikan bahwa parti kita terurus dengan baik dan teratur. Jadi saya tidaklah bercakap panjang. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
saya ini meresmikan masyarakat tahunan serentak 3 sayap bagi Don In 35 Sinimen dengan resminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.